Enak. Khutbahnya baik. Ceramahnya menarik. Orang pujilah, mengata-ngata, hebat lah Ustaz. Luar biasa lah Ustaz. Oi, syarahan dia top lah. Oi, ceramah dia hebat. Jatuh pada lidah. Ataupun berlaku sebaliknya, jatuh pada lidah juga. Kalau dia bersyarah tak sedap, dia baca kitab tak sedap, ceramah tak sedap, selekeh betul lah. Jatuh pada lidah juga. Apa ceramah dia ni? Mengarut saja ceramah dia. Apa yang dia cakap ni, degree berjela-jela tapi merapu silah. Jatuh pada lidah juga. Sama ada jatuh pada lidah nak orang puji, maupun jatuh pada lidah orang nak keji. Tetapi kalau yang diucapkan itu dari hati, artinya orang yang berilmu yang bercakap tu dari hati yang takut, dari hati yang tak ada riak lagi. Dengan ilmunya dia boleh hilang sifat riak dalam hatinya. Dengan ilmunya dia boleh membuangkan sifat ujub dalam hatinya. Dengan ilmu yang sampai itu dia boleh menghilangkan hasad dengki dalam hatinya, sifat pemarah dalam hatinya, cinta dunia dalam hatinya, boleh diungkai semua. Mazmumah dalam hatinya boleh diungkai dengan ilmu yang dia miliki. Lepas tu lantas dia bercakap. Inilah ilmu yang dapat manfaat. Yang tukang cakap dapat manfaat, yang tukang dengar pun dapat manfaat. Yang dari hati mesti jatuh kepada hati. Kalau tak ramai yang jatuh kepada hati, paling tidak 2-3 orang mesti jatuh pada hati, dan orang tu akan buat perubahan. Jadi ilmu yang dapat manfaat ialah ilmu yang jatuh dari hati. Jadi ilmunya nak sampai dalam hati ini susah. Artinya bila orang tu berilmu makin takut dengan Allah. Rasa takut apa? Hati kan? Hidung ke telinga rasa takut? Hati. Bila dapat ilmu rasa gerun dengan Allah. Bila dapat ilmu rasa malu dengan Allah. Makin bertambah ilmu makin rasa bimbang dia dengan Allah. Bila dia dapat ilmu dia rasa hebat dengan Allah. Rasa takut dengan Allah. Itu yang ilmunya betul-betul dah terus jatuh dalam hati. Ilmu tu kadang sama aja bentuknya. Halal haram yang kita terima suka je. Boleh tak boleh suka saja. Quran itu juga, hadis itu juga. Kadang-kadang kitabnya sama, tapi setengah orang tu dia terima, mulutnya dia terima, tak sampai ke hati. Setengah orang terus berpusat di hati. Dari hati baru dialirkan ke lidah. Lidah barulah dipancarkan kepada masyarakat. Tapi setengah orang tu tak. Itu juga yang sampai. Tetapi sampai pada lidah. Dia boleh hafal. Lidah yang boleh menghafal. Tetapi tak bertunjang dalam hati. Bertunjang di ujung lidahnya saja. Jadi ilmu yang di lidah ni, diri yang bercakap pun tak dapat manfaat, yang benar pun tak dapat manfaat. Tetapi yang jatuh pada hati ini, dia dapat manfaat. Orang ramai pun dapat manfaat. Paling tidak dia dapat manfaat, kalaupun orang ramai tak dapat manfaat. Jadi saudara-saudari yang sekalian, ilmu yang dapat manfaat, yang dia jatuh pada hati ini yang susah. Ini yang susah. Sebab dia mesti nak jaga daripada awal-awal kita mengaji lagi. Waktu kita nak mengaji Islam, nak belajar Quran dan hadis, nak mengaji tafsir, waktu kita nak belajar Quran dan hadis, nak belajar ilmu Islam dan sebagainya, mestilah kita yang nak belajar tu niat lillah. Niat menunaikan kewajipan. Sebab menuntut ilmu itu wajib. Rasulullah pernah berkata kan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu pengetahuan itu dia wajibkan di atas orang lelaki dan perempuan. Atas dasar itu, atas dasar nak menghilangkan daripada kejahilan. Sebab bila jahil ni tak nampak kebenaran. Itu niat-niat yang baik semua tu. Kemudian ibu dan ayah yang nak mengantar pun mesti niat baik. Sebab niat ibu dan ayah juga membantu secara halus, secara tak sedar. Jangan nanti ada ibu dan ayah tak anaknya, moga-moga anakku nanti bila alim dapat jawatan penting, dapat dunia, dapat kekayaan. Aku dah lama rempat katanya. Moga-moga aku dapat sikit nikmat daripada melalui anakku yang alim yang akan datang. Berat itu. Kalau ibu dan ayah begitu niat mengatakan anak-anak kita mengaji Islam, habislah. Itu doa hati, doa. Balik besok boleh jadi orang alim, tapi tak berguna ilmu ni. Tak manfaat ilmu ni. Untuk bahas-bahas saja.
untuk cakap-cakap, untuk ilmu, untuk cerita-cerita ataupun untuk nak menjatuhkan orang saja. Namun dia tidak akan guna ilmunya itu untuk beribadah kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh. Kemudian apa kata Rasulullah SAW lagi? Ini berlaku di zaman kita lah. Ini berlaku di zaman kita. Rasulullah kata di akhir zaman, yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa ulama'un fussaq. Akan berlaku nanti di akhir zaman. Akhir zaman di zaman kita ni lah. Zaman kita ni dah akhir zaman, bahkan dah ujung. Dah merupakan kemuncak akhir zaman. Kita ni bukan awal akhir zaman, bukan tengah akhir zaman, dah ujung, kemuncak akhir zaman. Lebih-lebih lagi lah. Ya, Rasulullah berkata, akan berlaku nanti di akhir zaman. Bagaimana? Apa sifat akhir zaman? Yaitu ahli-ahli ibadah yang jahil. Dan ada para ulama pula fasik. Jadi jangan pula kita gairah beribadah, suka beribadah tapi jadi jahil. Nanti tertolak pula. Tertolak juga. Ibadah secara jahil tertolak. Beramal secara jahil tertolak. Tapi kalau kita menjadi orang alim pula, jangan fusak, jangan menjadi ulama-ulama fasik, ulama jahat, ulama tak senonoh. Jadi dua golongan manusia ni ada di akhir zaman. Banyak berlaku di akhir zaman. Zaman kita ni lah. Artinya ada lagi ahli-ahli ibadah, tapi dia jahil. Suka amal ibadah, tapi jahil tentang yang nak merosakkan amal ibadah dia. Kuat beramal ibadah, tapi lupa dia. Kerja-kerja yang dia buat itu boleh merosakkan amal ibadah dia. Boleh membatalkan pahala amal ibadah dia. Ibadah kuat sampai tahajud malam, riba tak boleh tinggal. Rosak. Amal ibadah kuat, asal dengki tak boleh tinggal. Amal ibadah kuat, pemarah tak boleh tinggal. Itu semua merosakkan amal ibadah. Amal ibadah kuat, puasa siang hari, bangun malam hari, naik haji 4-5 kali, umrah 10 kali, tapi tak boleh hilang daripada semangat pendendam. Itu semua merosakkan amal ibadah. Tak boleh lepas daripada mengumpat, tak boleh lepas daripada mempertenah orang. Itu semua meleburkan amal ibadah, merosakkan amal ibadah. Banyak berlaku di akhir zaman. Sebab itu kita nak jaga. Kalau kita ni hanya bertaraf abid, suka amal ibadah, nak jadi alim tak boleh umpamanya. Jaga. Jangan sampai kita menjadi ahli ibadah yang jahil. Dalam kita beribadah tak sedar ibadah kita terkikis. Dikikis kepalanya habis. Tak sedar. Rajin iktikaf. Rajin puasa Isnin Khamis. Rajin tahajud. Rajin baca Quran. Duduk di masjid macam merpati jinak. Tetapi sifat-sifat yang boleh merosakkan amal ibadah tu masih lagi. Terlibat dengan riba lagi. Dengan penggaulan bebas lagi. Cakap tak menentu lagi. Ya, lepas wirid, lepas zikir dan masjid masih lagi cakap-cakap dunia. Semua itu meleburkan amal ibadah lah. Ada orang rajin amal ibadah. Dah sejam, 2 jam iktikaf baca Quran, dah kesel letih, rehat lah, rehat. Rehat dia pun bual. Bual sejam, 2 jam pula. 2 jam tu habis dia sapu balik 2 jam tadi. Merapu saja. Ampun maaf, kadang-kadang orang boleh bergurau-gurau dalam masjid ni. Boleh. Boleh mungkin-mungkin. Boleh menggurau-gurau, boleh mungkin-mungkin dalam masjid kita ni. Tapi waktu dia semayang 20 rakaat, lepas tu dia boleh bergurau-gurau dalam masjid. Boleh bergurau senda, bekerja-kerja. Bekerja-kerja. Ini berat. Berat. Itu semuanya boleh meleburkan pahala amal ibadah. Ini berlaku di akhir zaman, sebab itu kita nak jaga-jaga betul. Nak jaga-jaga. Dan itu juga kalau orang alim pula kebanyakan dia kata ini ulama fusak. Isim jamak saja. Mana ada ulama di akhir zaman rata-rata fasik-fasik tak senonoh.
Jadi kalau kita menjadi orang alim, jangan